Rook B ke B7. Cuba untuk mengawal Severin dengan lebih ketat lagi kat situ. Dan kat sini kita ada E6. Nampak Fisher tak membenarkan apa-apa datang ke petak F7 dan juga D7. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini saya nak maklumkan bahawa Chess Puzzle Marathon kembali buat edisi yang kedua. Kali ini kita punya tema ialah menyambut tahun baru 2022. Dah 2022 dah kita. Satu kereta terbang pun saya tak pernah nampak lagi lah. Okey, untuk menyambut 2022, jadi kami Chess Academy mengadakan Chess Puzzle Marathon. Kali ini korang hanya perlu selesaikan 365 puzzle dalam cabaran ni dan korang akan dapat pingat yang sangat cantik, sangat unik. Tengok ni pingat ni, tak akan ada kat tempat lain Very very cantik dan kat sini saja korang boleh dapatkan Hanya limited edition dekat sini sahaja, waktu ini sahaja. Jadi cepat-cepat daftar dan terus buat cabaran itu sekarang juga. Segala info mengenai ini saya letak dekat description dekat bawah. Baik, hari ini saya nak bawa korang semua pergi melihat satu game World Chess Championship antara dua orang legend, iaitu Bobby Fischer menentang Boris Spassky. Baik, dua orang ni merupakan apa orang kata seteru seteru yang sangat-sangat famous. Dua-dua pun sangat-sangat power. Kat sini saya ada game World Chess Championship yang dimainkan pada tahun 1972 pada game yang ke-6. Pada ketika ini kedua-dua pemain telah terikat. Bobby Fischer ada 2.5 poin, sama juga dengan Boris Spassky pun 2.5 poin. Jadi kat sini kita masuk ke game ke-6. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Bobby Fischer menentang hitam yang dimainkan oleh Boris Spassky. Jom kita tengok game ni. Fischer memulakan dengan pawn ke C4. Kita ada E6 dan seterusnya naik F3, D5 dan D4. Kat sini Bobby Fischer memilih untuk memainkan opening Queen's Gambit. Seterusnya naik F6, naik C3, Bishop E7, Bishop G5, Castling 0-0, pawn ke E3, H6 menghalau Bishop, jadi Bishop mengundurkan diri pergi ke H4 dan seterusnya kita ada B6. Spassky memilih untuk memainkan variasi tata kawa kat sini. Kita ada pertukaran pawn dengan pawn C makan pawn D5, diikuti dengan knight makan pawn D5 dan diikuti pula dengan pertukaran bishop Bishop makan bishop E7 dan seterusnya queen makan bishop E7. Knight makan knight D5 kali ini, diikuti pawn makan knight D5 dan seterusnya rook ke C1. Ini sebenarnya merupakan move-move ataupun gerakan-gerakan yang biasa dilakukan dalam variasi tata kawa ni. Jadi dalam position ataupun posisi ni, Spassky boleh mainkan bishop ke B7 tapi kat sini dia memilih untuk memainkan bishopnya ke E6 dan terus Fischer menggerakkan queennya ke A4. C5 ditolak kat sini dan sekali lagi gerakan queen dibuat dengan queen ke A3 membuat pin ke arah pawn yang berada di C5 kat situ. Seterusnya rook C8 dimainkan, memilih untuk defend pawn tu. Kita ada bishop ke B5, A6. Nampak seakan akan ancam untuk makan bishop tapi sebenarnya tidak Sebab apa? Sebab pawn tak boleh makan pun bishop. Pawn tu sedang dipin oleh queen kat situ. Jadi tak ada masalah. Sebab itulah Fischer tak hiraukan, dia gerakkan pawn D makan pawn C5. Dan kat sini kalau Spassky memakan dengan rook makan pawn C5, ini tak memberi apa-apa masalah kepada Fischer. Dia boleh membuat castling 0-0 kat sini dan seterusnya ada ancaman yang diletakkan ke atas rook kat situ. Kalau kita tengok rook tak boleh bergerak Kalau rook bergerak, queen di E7 tu akan mati dan bishop pun tak boleh dimakan sebenarnya. Jadi ini adalah selamat. Namun selepas pawn D makan pawn C5 kat situ, Spassky memilih untuk makan dengan pawn B pawn B makan pawn C5. Kita ada 0-0 membuat castling. Rook ke A7 mengawal rook yang berada di A7 tu. Jadi ancaman untuk makan bishop tu ada dibuat kembali. Sebab itulah Fischer terus gerakkan bishopnya ke E2. Permainan diteruskan dengan knight ke D7, knight ke D4. Kat sini pawn sekali lagi tak boleh makan knight sebab pawn tu pun dipin oleh rook kat situ. Kita ada queen ke F8. Pertukaran piece kat sini dengan knight makan bishop E6, diikuti dengan
pawn F makan knight E6, dan satu gerakan yang cuba untuk membuka ruang telah dibuat oleh Fischer dengan tolakan pawn ke E4 memberi pawn percuma. Baik, kita tengok kat sini apa jadi kalau pawn D makan pawn E4 tu? Kalau kita tengok kat sini 1 2 3 4 ni sangat-sangat tak cantik sangat-sangat tak cantik. Pawn yang senang untuk dimakan kembalilah. Mungkin Fischer boleh gerakkan rooknya ke C4 kat sini, dan kita dapat tengoklah satu persatu pawn hitam ni mungkin akan dimakan dan hilang begitu sahaja. Baik, sebab itulah selepas tolakan pawn ke E4, Spassky memainkan pawn ke D4. Dan kat sini Fischer terus membalas dengan pawn ke F4. Ideanya senang sahaja untuk membuat serangan ke arah king Mungkin pada mulanya dia ingin meletakkan pressure ataupun tekanan ke atas pawn di E6. Seterusnya kita ada queen ke E7, E5 dimainkan, rook ke B8, bishop C4 seperti yang kita cakap tadi. Ada tekanan ke atas pawn yang berada di E6 tu sebab dia seorang-seorang ni, isolated pawn kita panggil. Kat sini kalau knight cuba untuk defend pawn tu dengan knight pergi ke F8, sememangnya tak bagus sebab Fischer boleh tolak je F5 dan kita dapat tengok pawn ni dah dalam bahaya, dan mungkin Fischer pun berpeluang untuk push ataupun tolak ke F6 kat sini. Memang hancur kebabum king punya kubu kat situ Jadi sebab itulah selepas bishop ke C4, Spassky memainkan king ke H8 kat sini, dan kita ada queen ke H3. Sekali lagi menambah ancaman ke atas pawn di E6 tu. Baik, rook makan pawn B2 ni adalah satu gerakan yang tak ada apa-apa sangat sebab pawn B2 tu tak penting pun. Kalau rook makan pawn B2, bishop akan makan pawn E6, dan kita dapat tengok pawn di tengah ni, pawn F dan E ni sangat kuat untuk putih boleh buat serangan ke atas king hitam. Sebab itu selepas queen H3, knight F8 dimainkan, defend dulu pawn di E6 tu. Kita ada pawn B3, tak bagi rook tu makan. Seterusnya pawn A5, dan Fischer terus menolak pawn dia pergi ke F5 kat sini, letak tekanan ke atas pawn di E6. Pawn E terus makan pawn F5, diikuti dengan rook makan pawn F5, knight H7 kat sini. Dan dalam posisi ni Fischer perlu berhati-hati, dia tak boleh nak buat gerakan macam rook pergi ke F7 cuba untuk ambil 7 rank ni, sebab ini akan menyebabkan knight boleh datang ke G5 membuat fork ke arah knight dan rook. Dan kalau rook makan queen, knight boleh makan queen di H3 tu membuat check. Pawn G terpaksa makan knight tu, dan kita ada rook makan rook E7, dan kita dapat tengok hitam ada 2 rook, dan ini adalah menang untuk hitam lah. Sebab itu selepas knight pergi H7, putih berhati-hati, dan kat sini Fischer gerakkan rook C nya ke F1 membuat double rook dulu. Kita ada queen ke D8 kat sini, queen ke G3, rook ke E7, H4 tak membenarkan knight untuk melompat keluar, rook B ke B7, cuba untuk mengawal several dengan lebih ketat lagi kat situ. Dan kat sini kita ada E6. Nampak Fischer tak membenarkan apa-apa datang ke petak F7 dan juga D7 kat situ. Spassky meneruskan game ni dengan rook B ke C7, mengawal pawn yang berada di C5 tu. Seterusnya queen ke E5, queen E8, A4, dan kat sini kita dapat tengok sebenarnya Spassky tak mempunyai apa-apa gerakan yang bagus. Semuanya tersekat kat sini, semuanya tak boleh bergerak. Rook tak boleh nak bergerak langsung kat sini. Rook C7 ni sedang mengawal pawn C5 tu. Queen pun sama. Kalau bergerak ke tempat yang bahaya, mungkin rook boleh masuk ke hujung tu. Knight pun sama, nak keluar kat sini tak boleh. Manakala kalau knight keluar kat sini, kita semua tahulah Fischer ni macam mana. Dia akan buat sacrifice, rook akan makan knight F6 tu, dan selepas pawn makan balik rook, rook akan makan balik, dan kita dapat tengok king hitam sangat-sangat bahaya kat situ, dan mungkin akan terkena checkmate lah. Sebab itulah selepas pawn ke A4 tu, Spassky dah buntu, dia tak tahu nak gerak apa. Dia gerakkan queen ke D8. Kat sini Fischer gerakkan rook 1 ke F2, queen ke E8 balik. Tak ada idea dah. Rook 2 ke F3, queen D8 sekali lagi, dan seterusnya bishop D3 kat sini. Kita dapat tengok putih ataupun Fischer cuba untuk membuat sesuatu, manakala Boris Spassky dah terikat, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Sebab tu dia gerakkan balik sekali lagi queen pergi ke E8,
Dan kat sini Fischer gerakkan queennya ke E4 dengan idea untuk buka rook tu dan seterusnya mungkin buat checkmate ancaman di H7. Jadi kat sini Spassky terus gerakkan knightnya ke F6 dan semestinya inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh Fischer. Terus dia rook makan knight di F6 buat sacrifice, pawn G makan rook di F6, diikuti dengan rook makan pawn F6 sambil mengancam untuk makan pawn di H6. Kita ada king terus lari ke G8, namun kat sini Fischer ni bukannya seorang yang tamak. Dia boleh je nak makan rook makan pawn H6 kan, ini pun boleh menang. Cumanya kat sini Fischer ni merupakan seorang pemain catur yang berseni, yang cantik permainannya. Sebab itu dia memilih untuk gerakkan bishopnya ke C4 dengan idea untuk rook masuk ke F7. Baik, kat sini saya cuba buat satu gerakan contoh lah. Contoh kalau rook pergi ke A7 kat sini, rook akan masuk ke F7 dengan membuat ancaman queen untuk masuk membuat checkmate kat sini. Jadi kat sini kalau rook makan rook, pawn E boleh makan rook F7 tu dan membuat fork ke arah king queen. Dan memang queen terpaksa makan pawn tu dan kita dapat tengoklah dalam position ni queen ni akan mati dimakan oleh bishop dan queen nak lawan dengan rook, memang queen menang lah. Baik, sebab itulah bishop C4 dimainkan kat situ dan Spassky cuba lagi untuk larikan king dia ke H8 dan selepas gerakan queen ke F4, ancaman untuk makan pawn di H6 dan juga rook untuk datang ke F8 ni, dua-dua ni tak dapat nak defend dan macam mana Spassky terus resign dan menyerah kalah dekat sini, menjadikan mata buat Bobby Fischer ialah 3.5 berbalas 2.5. Sekarang dia lead untuk World Championship match ni dan kita semua tahulah Bobby Fischer terus memenangi kejohanan ni dan menjadi juara dunia yang baru. Dan dalam game ni yang menariknya ialah sebab kalau korang tengok game ni sangat menarik sebenarnya sebab Fischer main dengan sangat cantik, dengan sangat lengkap. Dia tak bagi hitam bergerak langsung, tak boleh nak buat apa-apa pun kat sini. Sebab itulah selepas game ni habis, Boris Spassky terus bangun daripada kerusi dia. Dia tepuk tangan, menandakan Fischer ni memang seorang yang hebat. Namun Fischer ni dia malu-malu kucing sikit. Dia tak biasa orang buat macam tu kan. Dia terus lari dan keluar daripada bilik permainan tu lah. Jadi itulah cerita mengenai Bobby Fischer menentang Boris Spassky yang juga diceritakan dalam satu movie yang dikenali dengan nama Pawn Sacrifice lakonan Spider-Man. Spider-Man main chess guys. Spider-Man pemain chess, takkan korang tak nak. Jadi itulah sedikit sebanyak game untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe pada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye bye. Express Academy.